Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Puan. Assalamualaikum. Ustaz Fazrul, punyalah cantiknya dia ni. Tadabbur Quran punya entrance. Apa nanti saya teks Ustaz sekejap ya. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala. Syada la ilaha illallah, syada anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, saya mengucapkan kesyukuran pada Allah SWT. Terima kasih diucapkan kepada Raja Hana RH Qiraat Center dan juga kepada Tuan Raja Azmi, tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah sekalian. Saya bersiaran daripada OBS masuk ke Zoom dan juga ke Facebook dan YouTube. Jadi peringkat awal ini saya akan memulakan ya bersama dengan tuan-tuan sekalian, dan kemudian nanti insya-Allah ruang untuk kita bersoal jawab di Zoom akan dibuka ya insya-Allah, dan juga dalam masa yang sama di ruang komen di Facebook dan juga di YouTube tuan-tuan dipersilakan untuk share dan juga komen, dan insyaAllah dalam masa yang sama saya akan membacanya ya di dalam dashboard saya insyaAllah. Dan alhamdulillah pada hari yang berbahagia pada hari ini kita sama-sama dapat berjumpa. Apa khabar semua ya? Boleh tolong komen di ruang komen tu daripada lokasi mana, jelas ke tak jelas, agar kita boleh bermula ya dalam masa 1 minit 2 minit daripada sekarang. Jadi kita ada daripada Mamaya, daripada Bangi ya, kita ada daripada Bangi, kita ada mana lagi ya, boleh nyatakan lokasi terang jelas daripada lokasi masing-masing ya. Di samping di Zoom juga ya, ada komen-komen yang nanti akan di-highlightkan di atas skrin ya. Nursina daripada Petaling Jaya, daripada Siti daripada Singapura. Okey, itu yang balas di Facebook. Kemudian daripada Jitra ya, Jitra kita ada Masbah ya, alhamdulillah. Dan di ruang komentar chat Zoom mungkin ada komen-komen, nanti kita akan sama-sama lihat bersama. Kita ada Kuzurina daripada Kelang, kita ada daripada Pahang, kita ada daripada Kulim, Nurul Huda, Macang, Siti Rasni, Aisyah, Bangi tadi, Kota Damansara, Melaka, Penang. Okay, alhamdulillah. Terima kasih diucapkan pada semua, dan kita hampir nak bermula ya daripada sekarang ini. Jadi sila share, kongsikan dengan rakan-rakan yang ada agar kita boleh sama-sama mengambil manfaat ya program kita pada hari ini. Daripada Terengganu, daripada JB, daripada Seremban ya, alhamdulillah. Kita doakan kepada semua dapat mencapai ketenangan, keberkatan berada dalam program kita pada petang ini. Jadi untuk maklumat semua, ini adalah siri yang ke-5 program tadabbur dengan soalan, siri yang ke-5, dan pada hari ini kita akan melihat kepada surah Al-Baqarah ayat 12 hingga 16. InsyaAllah kita harapkan, doakan pada tuan-tuan yang sudah mengikuti dapat manfaat, dan juga bagi yang tak sempat ikuti tak apa, nanti kita akan beri maklum tentang kita ada portal ya, kita ada learning management system siri-siri yang lepas ya, diberikan secara percuma pada hari ini insyaAllah. Nanti kita bagikan link nanti di mana ya, linknya nanti saya bagikan. Dan kemudian kalau katakan selepas ini kalau kena bayar tu nanti kita maklumkanlah ya. Tapi kalau hari ini setakat ni percuma, jadi tuan-tuan boleh saja klik di ruang nanti akan diberikan ya dia punya linknya tu. Okey, sekejapnya di ruang komen, dan nanti juga di ruang Zoom juga akan diberikan oleh admin untuk kita melihat tu dia punya link dia ya. Di ruang komen itu ada dia punya link dia. Jadi boleh
klik dan kemudian simpan link tersebut, daftar, ya, kena letakkan login masing-masing, login Facebook ke apa ke, dan terus dapat ikuti rakaman-rakaman yang lepas, ya, di YouTube, dan juga nanti kita akan bagi bahan-bahan tambahan. Itu kalau katakan nak masuk ke legacycircle.com.my. Tapi kalau ada yang kata, oh saya tak pandai, boleh saja join Telegram yang akan dimaklumkan oleh admin nanti, insyaAllah. Jadi jangan tertinggal dengan pengumuman. Kita ada nota-nota yang telah diberikan oleh Kak Yan sebelum ini. Terima kasih diucapkan pada Kak Yan yang bagi nota, ya, mencatat apa yang saya cakap tu hampir sebiji. Okey, saya ucapkan terima kasih kerana sudi transcribe, dan kita doakan nota-nota itu dapat kita compilekan nanti. Mana tahu kan ada yang kata saya nak cetakkan ke, bagi kepada ahli-ahli yang ada di seluruh Malaysia ke, kawan-kawan yang bertuah ke, saya pulang saya serahkan. Tapi nanti kena edit sikit lah, ya, edit lagi sekali, mungkin ada panel yang kita boleh serahkan untuk edit kandungannya itu tadi. Ya, baik. Jadi alhamdulillah pada semua yang berada, yang dimuliakan, kepada Raja Hana, kepada Raja Azmi, kepada rakan-rakan yang lain, saya ucapkan terima kasih, ya, dan harapnya kita dapat mengambil manfaat pada petang ini. Dan saya ucapkan jugalah kepada Puan Rosni, ya, ibu saudara, kepada Puan Raja Aiza, ya, yang selalu mengikuti di My Quran Time, dan minggu lepas pun, dua minggu lepas pun saya nampak Puan Rosni ada dalam program ini. Hari ini harapnya bersama, ya, saya tengok, saya tak perasan lagi tu, nanti kita tengok di mana orangnya. Okey, tapi saya ucapkan terima kasih kerana setia bersama, dan juga yang lain-lain yang mengikuti My Quran Time yang bersama pada hari ini, insya-Allah. Baik, jadi hari ini kita nak pergi kepada ayat 12 hingga 16. Tuan-tuan ada Quran, ya, saya pun ada. Jom kita buka pada muka surat yang ketiga. Program kita ini kita buat perlahan-lahan, ya, setengah page, setengah muka surat satu hari. Seminggu kita sekali je berjumpa, dan kita lihat sedikit demi sedikit. Walaupun sedikit demi sedikit, kita doakan tuan-tuan dapat manfaat yang besar, kerana di My Quran Time kita dah hampir muka surat 270 yang tengah hari, ya. Jadi itu satu muka surat itu laju juga tu, ya. Kemudian kalau di saya pagi-pagi dengan Ustaz Tirmizi pukul 7 pagi di TFT Facebook, kita buat satu hari satu page, ya, tapi itu setengah jam saja. Kalau tengah hari di TV itu 1 jam. Dan hari ini kita 5.15 hingga 6.45, lebih kurang 1 jam 30 minit, kita akan dalami setengah muka surat. Di mana 5.15 hingga 6 ini saya akan cuba sampaikan. Dan juga kalau lepas itu ada soalan, kita buka ruang audio di Zoom, ya. Sekarang ini saya stream terus ke Zoom, dan juga saya terus stream ke Facebook dan YouTube. Tu kat Zoom tu, nampak di atas skrin tu kan. Yang ada dekat Zoom ni, dia boleh buka mic nanti bila saya kata silakan tanya soalan, boleh buka mic, boleh tanya soalan, ya. Tapi sekarang ni saya tak berada dalam Zoom, saya berada dalam sistem OBS yang bersiaran ini. Jadi saya tak dengar apa yang, kalau ada siapa-siapa bertanya dekat Zoom, saya tak dengar, kecuali nanti kita buka, baru kita akan dengar lah, ya, insya-Allah. Dan kalau siapa yang bertanya nanti itu, boleh saja satu-satu, admin akan buka kebenaran untuk buka suara dan boleh tanya, ya, lebih mudah lah daripada kita nak menaik. Baik, jom kita baca sama-sama ayat 12 hingga 16 surah Al-Baqarah, ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا
إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين صدق الله العظيم. Itulah bacaan ayat 12 hingga 16 bersama dengan tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Jadi itulah sambungan daripada setengah halaman, ya, setengah halaman yang berada di muka surat yang ketiga. Muka surat yang ketiga yang berada di Zoom sudah pun baca, yang berada di Zoom ada berapa ratus orang, ya, ada 100 lebih orang, ya, dan juga di Facebook ada 194, ada di page RH Quranic Center, Qiraat Center, ya, ada di page TFT, ada di YouTube. Jadi kombinasi di FB dan YouTube ada 196 orang. Jadi saya ucapkan terima kasih, dan masih lagi belum terlambat, ya, bagi siapa yang baru join, yang nak share dengan kawan, letakkan dekat ruang komen itu, tagkan kawan-kawan yang ada. Kita nak bincang ayat berapa? Ayat 12 hingga 16 surah Al-Baqarah pada hari ini. Dan ini adalah ulangan mungkin bagi tuan-tuan yang mengikut kelas tafsir, mengikut kelas tadabbur, mungkin dah ulang banyak kali dah, ya, banyak ulang kali. Tapi Quran ini, nama pun Quran, sesuatu yang dibaca berulang kali, ianya memberi kesan kepada kita untuk mencerahkan zulumat ilan nur, ya, untuk mencerahkan kegelapan-kegelapan, sesuatu yang kita tidak pasti, masalah-masalah dalam hidup kita, menuju kepada nur cahaya Allah Subhanahu Wa Taala. Ada banyak masalah, ya, ada banyak problem, ada banyak cabaran yang ada dalam hidup kita ini. Mungkin ada hari ini yang sakit, contohnya kita doakan, ya Allah berikan nur di sebalik ujian sakit yang Allah timpakan sedikit itu. Kita mungkin ada masalah keuangan pada hari ini, ya Allah berikan nur cahaya kepada tuan-tuan yang ada masalah keuangan. Mungkin kita ada masalah bisnes, kan? Kita minta Allah berikan nur di sebalik ujian bisnes tersebut. Apalagi masalah keluarga, contohnya pada petang ini kita doa pada Allah, minta kawan-kawan kita aminkan, ya, bahawa Allah bagi nur di sebalik ujian keluarga itu. Kerana apa? Kerana kita ini berada di dunia, hakikatnya apa? Hakikatnya ia penuh dengan cabaran ujian. Dan ujian itu, ujian adalah ujian. Dia boleh, ujian itu menggelapkan. Boleh saja ujian itu menerangkan. Ya, ada ujian makin dekat lagi orang itu dengan Allah, seperti Nabi Yusuf alaihissalam, Nabi Ayub alaihissalam, nabi-nabi yang ada ujian tetapi makin dekat dengan Allah. Ya, ada orang yang melalui ujian ibtila daripada Allah Subhanahu Wa Taala tapi makin jauh. Kerana apa? Kerana dia tidak bertemu nur di sebalik ujian tersebut. Tidak bertemu nur, tidak bertemu cahaya, tidak bertemu jawapan hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pencerahan demi pencerahan daripada Al-Quran ini namanya hidayah, yang kita nak tengok bersama pada hari ini. Jadi alhamdulillah pada semua yang dah bersedia, kita nak lihat sambungan daripada minggu lepas. Ya, minggu lepas kalau kita tengok sikit, ya, apakah yang kita dah baca sebentar tadi. Ini ayat yang kita dah baca tadi, ya. Ala innahum humul mufsidun walakin la yash'urun wa idza qila lahum, ya, aminu kama amanan nas qalu anu'minu kama amanas sufaha. Ini ayat yang kita dah baca tadi, ya. Saya tak tunjukkan sebentar tadi. Tapi insya-Allah tuan-tuan dah jelas daripada mushaf masing-masing. Jadi kita nak sama-sama, ya. Sekejap tuan, ya. Kita nak setting saja. Okey. Baik, pasal dia ada cahaya sikit kat situ, ya. Baik, jadi apa yang kita nak lihat ialah bagaimana kita nak memahami ciri hati yang sakit. Ciri hati yang sakit. Kalau boleh di ruang komen itu kita boleh senaraikan apakah ciri hati yang hidup. Ada ayat berapa? Ciri hati yang hidup, ayat nombor berapa? Ayat nombor 1 hingga 5 yang kita dah belajar pada minggu kedua, 1 hingga 5. Kemudian kalau hati yang mati itu berada pada ayat nombor 6 dan 7. Ayat 6 dan 7.
Hari ini kita nak baca ayat nombor 8, 9 kita dah belajar minggu lepas ya. Kita sambung lagi kepada ayat 12, 13, 14, 15 ini. Ini semuanya daripada ayat nombor 8 hingga 20 itu bercerita tentang hati yang sakit. Ya, sebenarnya hati yang sakit itu pada ayat 8 Allah kata wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Ya, dia cakap tak serupa bikin. Dia tak cakap tapi dia tidak beriman. Itu dia punya ayatnya, ayat nombor 8. Sekejap yang saya cek ada tak ayatnya lagi. Ni yang minggu lepasnya kan. Okey. Minggu lepasnya tak apa. Itu ayat minggu lepas. Tapi kita nak semak balik. Format kita akan semak sedikit daripada minggu lepas. Kita masuk balik kepada minggu ini. Kemudian ayat yang ke-9 apa? Yukhadi'una Allah walladzina amanu. Mereka itu, ayat ke-9 ya. Bukan ayat yang atas skrin itu. Iaitu mereka ini menipu Allah. Mereka ini cuba untuk membuat penipuan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan juga orang beriman, tetapi wama yakhda'una illa anfusahum wama yash'urun. Mereka tak dapat menipu kecuali diri mereka tapi mereka tak sedar. Itu adalah ciri kedua. Satu ialah apa? Cakap tapi tidak beriman. Di sini keluar tapi di sini tidak. Ya, di dalam hati itu tidak. Jadi peranan ataupun pelajaran untuk kita ialah bila kita bercakap saya beriman pada Allah, ya, kita kena datangkan dia bukan sekadar yaqul tetapi dia mestilah dalam mukminin. Itu maksudnya dalam hati itu mesti betul-betul. Mesti betul-betul. Ya. Dan kalau ayat nombor 9 itu jangan menipu Allah. Apa maksud menipu Allah ini? Iaitu mereka ini cuba untuk membuat onar, cuba untuk cut the corner istilahnya. Sepatutnya peraturan begini tapi dia pusing sana untuk apa? Untuk mementingkan diri sendiri. Mereka tipu Allah, mereka tipu kepada orang beriman, ya. Dia rasa macam orang beriman ni boleh diperkotak-katikkan, tetapi sebenarnya mereka menipu diri sendiri. Mereka menipu diri sendiri. Asasnya daripada mana? Daripada mulut cakap baik tapi dalam itu tidak beriman pun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebenarnya orang yang cakap dia tak buat serupa bikin ataupun dalam hatinya, belum buat lagi pun, dalam hati lagi dah cakap saya ni yakin ke tak yakin. Ya, sebelum yakin tu cakap tentang iman. Saya beriman ke tak beriman. Kalau iman pun tidak stabil, sebenarnya dia menipu diri sendiri, rugi. Pasal apa tuan-tuan? Pasal bila kita beriman, tuan-tuan masih ingat lagi kan? Kalau kita bercakap tentang sifat orang yang bertakwa, beriman kepada perkara ghaib. Beriman pada perkara ghaib. Jadi bila beriman pada perkara ghaib ini, dia adalah ciri pertama yang ada pada ayat yang ketiga surah Al-Baqarah, ciri orang yang bertakwa. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Kan beriman pada perkara ghaib. Jadi kalau katakan seseorang itu dia punya imannya itu tak berapa solid, tidak berapa padu, kesannya ialah dia menipu diri sendiri. Dia menipu. Dia cuba nak menipu orang beriman, nak cuba menipu Allah tapi doesn't work. Tidak berjaya. Pasal apa? Pasal sebenarnya bila menipu itu yukhadi'un wa ma yakhda'una illa anfusahum, itu sebenarnya dia menipu diri sendiri. Dia rasa macam dia berjaya tetapi dia tidak berjaya. Tidak berjaya. Dan ciri orang yang sakit ataupun istilah lainnya orang munafik ini, IC-nya dia tulis Islam pada zaman Nabi, kalau ada IC lah kan, tetapi dia cuba untuk menipu sesama orang beriman. Contohnya pada zaman Nabi di Madinah itu, ni kalau kita tengok surah Baqarah kan Madinah. Jadi dia cakap pada Nabi bahawa kami ni beriman, kami ni akan bersama kamu, tapi bila perang Uhud dia balik, patah balik. 1000 orang Islam, 300 patah balik. Patah balik. Semangatnya lembik. Ya, bukan lemah lembut, lembik. Dia maksudnya penakut, pengecut, itulah yang disampaikan di dalam Al-Quran. Dan kita doa pada Allah SWT, kita tak jadi begitu. Dia lembik ini bukan semestinya orang kata, oh lembik ni orang perempuan ke? Tak. Kalau orang beriman, perempuan itu mantap, ya, semangatnya. Tetapi yang lembik tadi itu ialah orang lelaki. Abdullah bin Ubay bin Salul, salah seorang nama munafik itu, dia adalah lelaki. Tetapi pengecut, balik, kan? Malah ada lagi di dalam zaman di Mekah itu, ataupun bila dah Fathu Mekah, bila orang nak pergi perang Tabuk, ada yang stay back. Ya, dia stay back, dia kata dia nak duduklah bersama keluarga. Itu sebabnya family man okey, tetapi jangan sampai family man yang dia tidak mahu untuk tolong orang di luar rumah.
Kalau ibu-ibu yang ada pada hari ini, kalau ada dapat suami, memanglah ada suami kan, insyaAllah kan, kalau ada suami, maksudnya jangan sampai bila suruh ada kerja-kerja di luar kan, untuk tolong orang, kita yang tarik suami tu, duduklah kat rumah kan, duduklah kat rumah, tak payahlah kerja, tolong orang lebih-lebih sangat. Pasal bila kita spend masa, okey, ya, tetapi spend masa itu sepatutnya ialah untuk bantu orang. Kalau kita sekadar bantu diri kita sahaja, ya, orang lain kita abaikan, sebenarnya itu adalah antara ciri pengecut yang ataupun ciri stay back yang dibawakan dalam surah At-Taubah. Nanti kita sampai ke sana lah nanti, ya. Tapi saya bawakan preview pada ayat nombor apa? Ini adalah ayat nombor 9. Ayat nombor 10, kita tak masuk lagi, ya. Kita lepas ni nak masuk pada ayat 12, tapi saya bawakan feedback ataupun preview kepada ayat yang telah kita baca sebelum ini. Yang seterusnya, ayat yang ke-10, fi qulubihim marad fazadahumullahu marada walahum azabun alimun bima kanu yaktubun. Pada hati mereka ada penyakit, maka Allah tambah lagi penyakit kepada mereka. Ya. Pada diri mereka ada penyakit, Allah tambah lagi pada mereka penyakit, bagi mereka azab yang sengsara dengan sebab apa? Perkataannya bima kanu yaktubun, ayat yang ke-10. Dengan sebab mereka mendustakan, dengan sebab mereka ini denial, istilah zaman sekarang lah, zaman sekarang management, in denial. Sebuah keluarga, sebuah organisasi, kalau ada pemimpin in denial, apa maksud in denial? Terutama ketua, ketua kalau berada dalam keadaan denial, dia akan mendustakan, menafikan kepada potensi yang ada dalam anak buah. Menafikan potensi pada anak-anak, pada pasangan, pada isterinya, ya. Kalau itu suamilah, ya. Apa lagi denial? Denial ini menyebabkan dia tidak mahu memimpin mengikut keimanan. Dia tidak mahu memimpin dengan kebenaran. Itu denial. Denial. Ya, jadi denial ini bukan penyakit sekarang. Ia adalah penyakit sejak beratus ribu tahun yang lepas. Daripada zaman Nabi Adam itu, peristiwa Habil dan Qabil, denial, dia kata bahawa dia dah bagi yang tak elok. Lepas tu bila Allah tak terima, dia marah, dia pergi bunuh pula adik dia, kan, ataupun abang dia, Habil dan Qabil. Ya. Jadi itu denial, mendustakan kebenaran. Dan kemudian bawa sepanjang sejarah penyakit yang ada pada manusia, nama yang besar. Kalau kita pergi Harvard Business Review ke, kita pergi pada buku-buku management, saya pun ada buku beberapa ni yang bercerita tentang apa? Denial. Denial. Okay? Jadi boleh tak komen sikit dekat ruang komen tersebut. Apakah yang kita faham tentang denial? Ada tak contoh kita dengar denial dalam organisasi ataupun denial di dalam keluarga? Saya boleh bacakan komen-komen kalau ada di ruang Facebook ke YouTube ke Zoom yang ada. Silakan dekat Zoom pun nanti komen, boleh Tuan Rizal nanti boleh tayangkan sikit, ya. Denial dalam rumah dan denial dalam pejabat ataupun dalam organisasi ataupun di dalam negara. Apa contoh denial? Mungkin di ruang Zoom kalau ada siapa-siapa nak bercakap tu, kita buka mic tu, beritahu. Silakan. Apa contoh-contoh denial? Kita ambil slow sikit. Okey. Ada yang kata menafikan hak, terutamanya melibatkan bakat yang ada pada diri seseorang. Okey. Tak mahu terima teguran, betul. Ros Sheila. Okey. Apa lagi? Kalau Hashimah Jaafar kata pemimpin yang denial tidak mahu memimpin dengan kebenaran. Apa lagi? Ada denial lagi? Ada yang nak bercakap di Zoom? Tak nak terima hakikat? Tak nak terima hakikat sesuatu perkara. Menafikan kejujuran, saya bacakan dekat ni, Syaz kata menafikan kejujuran dan ikhlasan atau menafikan kebenaran, menafikan hak, denial. Jadi denial ni luas, ya, banyak kali, beratus-ratus kali berulang di dalam Al-Quran. Dan denial ini, mendustakan ini sifat hati yang sakit, ya. Okey, macam contohnya Rahimah menyatakan menafikan hak tanggungjawab sebagai ketua keluarga, denial. Merasakan diri saja yang betul, denial. Okey, Ros Sheila yang jawab. Tidak mengaku kesilapan, denial, Farah Izara, ya. Ataupun menafikan kebenaran, denial. Merasakan diri hebat, denial. Merasakan organisasi hebat, denial. Merasakan kumpulan sendiri hebat, kumpulan orang lain tak hebat, denial. Banyak sangat
Banyak sangat. Jadi muka surat 3 ni sebenarnya atas dah mati, hati mati tu tak ada canah kan. Tapi itu selepas kita dah belajar minggu lepas, bila kita dah ingatkan seseorang, barulah itu dinamakan kafir ataupun hati yang mati. Suami ada ciri-ciri baik tapi menafikan, itu denial dalam rumah ya. Suami dah ada ciri baik tapi asyik kata suami saya ni pasal rupanya dia tak si suami dia tak belanja dia pada anniversary yang lepas. Contohlah kan. Okey, jadi dia menafikan kebaikan si suami juga adalah denial. Okey. Okey, jadi lebih takut pada manusia daripada Allah, denial. Okey, menegakkan benang yang basah. Tadi daripada Raja Wan Nur Azian, menegakkan benang yang basah, denial. Ya. Jadi denial ini adalah satu penyakit yang besar. Ya, menolak kebenaran walaupun dia tahu yang benar dan yang batil. Itu juga adalah denial. Itu daripada Ahmad Hamzah bin Kamaruddin. Ya, baik. Jadi tuan-tuan sekalian, denial ini tajuk yang besar. Ya, sehingga kan kalau siapa yang baca pasal Ford ni satu syarikat kereta kan. Bila Ford the senior, Ford the junior handle, mereka kena bail out dengan kerajaan US, kemudian mereka tukar CEO yang antara yang latestnya adalah Mulally. Mulally ni CEO di Ford. Jadi rupanya dalam management pun isu denial ini adalah rampant, ya. Di mana seseorang itu dia menafikan bahawa syarikat dah rugi, ya. Kalau Ford itu dia kena bail out, dia telah dibantu oleh kerajaan US. Ini kita ambil kes di luar negara, ya. Tapi dia punya antara sifat orang yang menafikan pada waktu itu, ya, antara ciri pemimpinnya ialah dia tak suka kalau staf dia bawakan perkara-perkara yang tak cantik. Masa meeting ada benda tak siap, benda tak faham, benda tak jalan, dia tak suka. Dia nak dia punya middle managementnya itu present yang cantik-cantik saja. Lebih kurang kalau kat rumah tu kita nak tahu semua benda cantik-cantik, ya, di tempat kerja kita cantik-cantik, kalau benda tak faham, tak jalan dengan lancar, kita terus marah. Ya. Orang yang mendustakan ini, dia suka marah kepada orang yang buat silap dan dia tidak boleh menerima kesilapan, padahal sebenarnya diri sendiri yang sebenarnya sukar untuk ditegur. Kompleks sebenarnya, orang sakit kan, orang sakit ni dia kadang-kadang dia yang sakit tapi dia pergi cakap orang lain sakit. Kan? Ya. Kalau orang sakit jantung kan, dia sakit jantung ke, kalau sakit jantung tapi dia hatinya okey, masih okey lagi. Ada orang sakit jantung, kemudian hatinya sakit, hati dalaman dia pergi marah-marah orang dan dia rasa bahawa semua benda salah, dia saja yang betul. Ya. Jadi ini satu penyakit. Kalau dia ada pemimpin yang jenis begini dalam satu organisasi, dia akan menekan ataupun dia akan menyebabkan tertekan ahli-ahli dia. Tertekan, ya. Salah pun disalahkan, betul pun disalahkan. Kan. Jadi ini perkara yang kita nak lihat bersama pada hari ini, ya. Baik, pada ayat yang ke-11 yang kita lihat, kita rujuk pada mushaf masing-masing. Wa idza qila lahum la tusidu fil ard qalu innama nahnu muslihun. Subhanallah. Ya. Apabila sifat seterusnya, ya, sifat orang hati yang sakit, bila dicakap pada mereka, janganlah kamu ni berbuat kerosakan, janganlah kamu ni marah-marah kepada staf kamu, nanti dia tertekan, nanti dia buat kerana kamu bukan kerana Allah. Apakah jawapan mereka? Tak ada, kami ini membuat muslihun. Apa maksud muslihun? Kami ini yang membuat baik. Kami tak ada buat rosak. Tak ada. We are the peacemaker. Peacemaker, yang bukan kingmaker. Peacemaker. Ya, we bring peace. Masa saya dekat US dulu, bila jumpa dengan orang-orang tentera US, saya belajar bahasa Arab sama dengan mereka kan. Bila dia kata dia nak pergi ke Iraq, itu dia kata, we bring peace. Ya, kami membawa misi keamanan. Tapi sebenarnya mereka melakukan misi kerosakan. Yang itu terang-terang itu adalah orang yang bukan Islam. Kafir. Kan? Kalau katakan kita sudah mengajak dia beberapa banyak kali. Tetapi ada orang Islam yang dia rasa dia buat baik, tetapi sebenarnya dia sedang merosakkan negara ataupun dalam organisasi ataupun dalam sebuah keluarga. Ya, kita tak nak. Kalau boleh, program kita pada hari ini, tuan-tuan, ya, walaupun tuan-tuan mungkin dah baca banyak kali dah muka surat 3 ini, tetapi kita nak tengok dia punya seni dia, ya, kefahaman dia, dan kita nak lihat dia punya, kita nak tengok dia punya amalannya, praktikalnya. Checklist. Checklist lah, mudah ceritanya kan. Muka surat 3 ni apa? Checklist. Paling kurang 3 perkara di hujung program ini, 645 tu, kita dah tahu dah apa yang perlu kita majukan. Kita bukan for the sake of nak menyampaikan dan menghabiskan
604 muka surat. Ya, kalau nak tunggu tuan-tuan kena ingat ya, makan masa sekitar 24 tahun kalau nak habis setengah muka surat, setengah muka surat. Ya. InsyaAllah kita harap kita dapat sempat. Tetapi lebih daripada itu ialah sebelum sampai 604, habis muka surat 3, paling kurang ada 3 perkara yang kita nak majukan. Salah satunya, bila kita tahu ini cahaya, tuan-tuan masih ingat kan, tadabbur dengan soalan ini berteraskan kepada ayat 1-2 daripada surah Ibrahim, iaitu kitab Al-Quran ini yukhrijuhum, dia mengeluarkan daripada kegelapan kepada cahaya. Jadi setiap ayat ini, ayat 11, wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Bila dicakapkan pada mereka, ditegur ya, janganlah kamu buat kerosakan. Dia kata tak adalah, mana pula kita buat kerosakan, saya buat baik tau. Saya buat baik. Jadi tuan-tuan, kalau kita kata bahawa kita buat baik, betul kita buat baik itu ada asas dalam Al-Quran. Kita kena check dahulu environment kita. Adakah saya ayah yang menyebabkan anak saya makin lagi akan berbuat baik ketika saya ada, ketika saya tak ada? Itu namanya islah. Adakah tim saya buat baik, islah, membaiki, terus keep improve sistem yang ada, kerja yang ada, walaupun saya tak ada. Itu kesan ketua yang tidak sakit hatinya. Dia mendidik dengan cara yang baik. Tetapi kalau dia marah-marah, bila dia datang baru orang takut kan. Kalau dia tak datang, orang tak ada buat kerja, tak ada improve pun, malah merosakkan lagi. Sebenarnya yang ketua itu yang menjadi perosak. Bukan makhluk perosak ya, lebih kurang begitu lah kan. Dia merosakkan, membuat kerosakan seperti mana ayat yang ke-11. Jadi itu checklist kita harapkan ya. Jadi macam mana nak jadi orang yang tidak menjadi makhluk perosak, kan? Perosak kepada anak, perosak pada isteri, ataupun isteri perosak pada suami, tak menjadi bos perosak kepada staff ya. Staff tu masuk kerja bersemangat, bila masuk dia dapat bos yang perosak ni, apa jadi? Dia rosak, kan? Dia jadi pengecut, dia buat kerja kerana bos. Lepas tu bila cakap pada bos punya idea terima, tapi kalau anak buah punya idea dismiss macam tu saja ya. Lepas tu si bos asyik sakit hati je dengan anak buah. Tuan-tuan ada tak jumpa orang yang begitu? Ya, kalau jumpa orang begitu, dia memang ada masalah dalam hati. Ya, dan harapnya kita jangan begitulah. Jangan pula kita, saya ni sakit hati betul dengan anak saya ni. Dah 5 kali saya ajak baca Quran, tak nak baca Quran. Jangan cakap sakit hati. Jangan cakap hati-hati. Pasal bila cakap sakit hati, sebenarnya Allah cakap pada ayat 10 tadi apa? Fi qulubihim marad. Pada hati mereka ada penyakit. Allah tambah lagi. Ya. Penyakit ni paling tinggi sekali, namanya penyakit syirik. Kan? Penyakit syirik kepada Allah. Tetapi syirik ini ada yang jelas, ada yang tak jelas. Bila kita ni mengharapkan, kita cakap pada anak kita 5 kali, kita ingin anak kita ikut, ya, kita kena ingat bahawa sebenarnya yang betul-betul boleh memberi kefahaman, yang boleh menyebabkan anak itu berubah, bukan kita, adalah Allah SWT. Jadi bila kita sakit hati pada siapa sebenarnya? Kan? Kita sakit hati pada siapa? Adakah sakit hati pada anak? Anak itu tak diberi hidayah. Hidayah tu daripada siapa? Begitu. Ya, cara kita melihat perkara-perkara ini. Baik. Jadi kita tengok pada ayat yang ke-12. 12. Yang atas skrin itulah, ya. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Bahkan sesungguhnya mereka itu membuat kerosakan tetapi mereka tidak sedar. Ini bahaya kan? Orang denial ini, dia tak sedar dia buat rosak. Dia merosakkan anak, dia merosakkan staff, dia merosakkan negeri, merosakkan negara, tapi dia tak sedar. La yash'urun. Dia tak sedar. Dia rasa dia sedang buat kebaikan. Macam mana tu? Macam mana tu kan? Cuba cerita sikit dalam ruang komen-komen yang ada, ataupun dekat Facebook ataupun kat Zoom nanti. Tak apalah, Zoom ni ada tak siapa-siapa yang nak kongsi? Nak tanya kepada ataupun yang kongsi. Apa yang menyebabkan seseorang itu jadi macam ni ya? Berdasarkan perbincangan kita. Saya selalu tanya Faris kan. Faris ada jawapan tak Faris? Faris yang selalu bercakap dengan saya kan. Yang lain pun, perempuan pun dipersilakan kalau ada yang nak kongsi pengalaman ke apa ke. Faris, cerita sikit Faris. Rasa-rasanya mengapa ada orang jadi begini ya. Dia rasa dia buat baik tapi sebenarnya dia makhluk perosak. Kemudian dia tak sedar pula tu. Rasanya Faris ada jumpa tak dalam hidup? Pernah juga sebab dah
Silakan Kita Faris. sebab macam mana? Sebab definisi macam mana orang buat baik ni dia Mendengar gantung. Maksudnya ada orang dia cakap dia buat daripada baik Faris. Okey, silakan Faris. dengar ke? Okey, dengar. Dia jadi tu sebab jelah bagi kita benda tu baik, tapi sebenarnya perkara kebaikan tu bukanlah pada diri kita. Maksudnya contohlah kita buat something lah kan, maksudnya perbuatan tu, tapi sebenarnya dia tak baik, tapi kita anggap benda tu baik. Jadi dia macam dah bercampur dengan nafsu. Dia bukan berdasarkan wahyu, tapi macam ni, nafsu tu dia dah menguasai diri, jadi dia pandang satu benda tu baik. Kalau contoh yang paling dekat, mungkin kita boleh ambil dari sudut ni lah kan, integriti lah kan. Maksudnya kita buat kerja sekolah kan, contoh macam saya pelajar kan, jadi assignment kan orang tiru kan, jadi kita pandang benda tu macam baik, tapi sebenarnya kalau fikir balik, yelah tiru tu tak baik kan, macam yelah benda tu melanggar etika kan, tapi sebab kita dah terdesak kan nak skor, jadi kita anggap yelah tiru assignment satu benda yang baik lah. Contoh dia. Okey, terima kasih. Itu pencerahan yang menarik daripada Faris sebentar tadi, iaitu bercakap tentang bahawa ada dia rasa dia buat baik, tapi sebenarnya tak. Dia perasan. Syah kata dia perasan dia lebih hebat dari orang lain, dan dia dia boleh buat berbanding orang lain tu lebih hebat. Ya, tapi bukan atas dasar ilmu. Itu penting juga kan, kita yakin ketika kita buat sesuatu yang betul. Ada asas. Tapi kalau tak ada asas, itu yang bermasalah ya. Jadi terima kasih diucapkan pada Faris ya, berkongsi sebentar tadi tentang bagaimana tentang perkara ini. Kalau Puan Hairani cakap ada motif yang tertentu, ada self interest. Jadi dia point ni adalah nafs. Ya, biasa kita sebut tentang nafs, iaitu diri kita ini dia ada menuju nafs ini, ada menuju pada akal, ada yang menuju pada hawa, mengikut pada hawa. Kalau hawa itu membawa ke bawah, kalau menggunakan akal, maka ia akan menyebabkan kita membina atas dasar ilmu dan keimanan yang jelas. Ya, jadi itu dia punya point dia, berkaitan dengan macam mana ada orang yang rasa dia buat baik, tapi sebenarnya la yashurun. Ayat 12 tadi tu powerful ya, untuk kita beritahu pada diri kita, saya ni sedar ke tak sedar lagi. Kan? Saya yang tengah bercakap ni lagi banyak cakap kan. Saya ni sedar ke tak sedar, saya ni ayah yang okey ke tak okey. Salah satu daripada sifat orang yang bertakwa, dia akan dapatkan maklum balas daripada orang-orang di sekitarnya. Dapatkan maklum balas. Itu sebabnya feedback amat penting. Walaupun feedback itu adalah sesuatu yang menyakitkan. Tanya sekejap pada anak, abah ni okey ke tak okey? Contohnya kan. Ataupun tanya pada isteri, awak rasa bahawa abang ni okey ke tak okey ke, ataupun garang. Kan. Tengok waktu lah, jangan tanya waktu kita marah kan. Tanya waktu dalam kereta ke, tengah minum-minum ke, ya. Pada waktu itu kita nak dapatkan feedback, dan dalam masa yang sama ada orang tak nak bagi feedback. Itu lebih mencabar. Kan, seorang ayah macam saya, anak tak nak bagi feedback, isteri tak nak bagi feedback. Kalau dia bagi feedback, alhamdulillah. Tapi kalau kita tanya dia tak nak bagi, ataupun dia bagi yang cantik-cantik saja, ya, ataupun kalau anak pun ditanya dia bagi yang cantik-cantik saja, maka kita kena baca Quran ini untuk kita dapat feedback. Feedback daripada siapa? Daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang memberi pada kita apa? Hidayah. Ya, hidayah ni kalau kita cerita pada surah 10 ayat 57, dia dalam bentuk mau'izah, nasihat, peringatan, dalam bentuk syifa, dalam bentuk huda, dalam bentuk rahmah. Itu kesan apabila kita baca Quran. Pasal tak ada orang nak tegur kita 24 jam. Dah jadi bos, dah jadi menteri kan. Adalah orang netizen nak tegur kan, tapi kadang-kadang banyak sangat. Ada orang tegur tu kutuk melampau-lampau. Ada yang sebenarnya kita kena ambil maklum balas. Jadi kat situ kalau kita tidak kita layan semua pun susah, kita tak layan semua pun susah. Quran lah yang perlu kita layan betul-betul. Ya, jadi ini sifat hati yang sakit untuk kita semak, jangan sampai jadi begitu. Baik. Jadi kita nak lihat kepada ayat yang seterusnya. Cuma kita nak tengok beberapa soalan yang telah pun kita catat daripada yang ini. Apakah kepentingan seorang Muslim mengenali sifat orang-orang munafik? Ya, Ibn Kathir menyatakan
Di antara manusia ada yang berkata kami telah beriman kepada Allah dan kepada hari akhirat, padahal mereka sebenarnya tidak beriman. Ya. Beriman pada Allah dan hari akhirat ni dia selalu dipasangkan, tuan-tuan, ya. Selalu dipasangkan. Mengapa? Kerana ada orang yang percaya pada Allah tapi dia tidak pun beriman kepada hari akhirat. Yang ini. Kita ayat 8 ya, dah kita minggu lepas. Iaitu beriman pada Allah, iblis pun percaya pada Allah. Ya. Orang musyrik pun percaya pada Allah. Orang kafir pun percaya bahawa yang menciptakan langit, bumi ini Allah. Tak adanya benda lain yang boleh menciptakan. Memang confirm. Ya. Tetapi isu keimanan ialah apabila bahagian yang kedua ini, iaitu apa? Beriman pada hari akhirat. Ini membezakan orang yang beriman betul-betul pada Allah ataupun main-main. Dia buat sesuatu itu, dia tahu impact ya kepada hari akhirat nanti. Saya menipu, saya nanti akan ditanya. Saya ni tidak amanah, saya ni akan ditanya. Saya kalau makan duit orang, kalau saya tidak bayar balik hutang orang, kalau katakan saya ini tidak menyampaikan amanah ilmu, semuanya itu dia fikir impact dia ke depan. Itu orang beriman. Iman kepada hari akhirat. Sebabnya beriman pada hari akhirat ini sukar diterima oleh orang musyrik dan juga orang munafik. Ya, sukar. Pasal apa? Pasal itu ada kaitan dengan perubahan yang perlu dibuat. Ya, percaya pada Allah ni semua orang percaya pada Allah kan. Pasal Allah ni memang hebat betul. Tapi apakah dia punya kesan bila kita beriman? Maka Ibnu Katsir menyatakan apa? Allah telah menegaskan berkaitan sifat munafik supaya kita tidak mudah tertipu dengan penampilan mereka seperti orang yang beriman. Terdapat kerosakan yang menyebabkan lenyapnya sebuah ketegasan daripada mereka, dan barang siapa yang beretikat keimanan mereka dan mereka sebenarnya kufur dalam diri mereka, ini adalah satu larangan yang sangat besar. Agar kita berjaga-jaga yang kita dah bincangkan sebentar tadi. Baik, jadi kita tengok terusnya kepada ayat yang kita baca sebentar tadi. Wa idza qila lahum, ayat yang ke-13. Ayat 13 ya. Wa idza qila lahum aminu kama amana an-nas qalu anu'minu kama amana as-sufaha ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Tadi dinyatakan kalau bila cakap kamu membuat kerosakan, ya, janganlah sesungguhnya kamu ni buat kerosakan, janganlah buat kerosakan. Dia kata tak ada, aku ni buat baik. Okey, nombor satu yang kita bincang. Okey. Sekarang ni ayat yang ke-13, wa idza qila lahum, bila dicakap kepada orang beriman, ya, orang beriman cakap berimanlah, ya, kama amanan nas, seperti mana telah beriman manusia-manusia sahabat-sahabat Nabi, ya, qalu, mereka balas apa? Anu'minu kama amana sufaha. Adakah kami ini ingin beriman seperti orang-orang bodoh? Sufaha ini adalah orang yang low class, ya, yang low IQ, ya, yang tidak mampu berfikir dengan matang, itu sufaha. Ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Allah menemplak membalas balik, sebenarnya siapa sufaha, siapa yang low class, siapa yang low IQ, siapa yang sebenarnya tidak betul-betul tinggi, sebenarnya mereka yang kata sufaha. Walakin la ya'lamun, tetapi mereka tidak mengetahui. Jom kita bincang apa sebenarnya ayat ini. Apa sifat orang yang sakit hatinya ataupun munafik itu? Iaitu dia ini bila diseru untuk beriman, jomlah kita baca Quran. Tanda iman kan? Jomlah kita buat perkara kebaikan, jomlah bantu orang miskin, jomlah kita solat awal waktu. Bila disebut ke arah situ, dia kata, mana, tak payahlah nak ikut tu orang-orang. Kami ni elite group. Kami ni bukan orang yang low class. Maka Allah kata, sebenarnya mereka itulah orang yang hina, orang yang bodoh, ya, walakin la ya'lamun, tetapi mereka tidak tahu. Mereka tak ada ilmu. Mereka tidak ada ilmu sebenarnya bahawa mereka ini low class. Dia ingat dia high class. Kan? Dia ingat high class. Pasal apa? Pasal mereka tidak ada ilmu. Poin dekat sini apa? Mengapa orang menjadi hatinya sakit? Kerana tadi kalau ayat yang ke-11, 12 tadi tu pasal sikap dia. Sikapnya dia rasa saya buat baik ni. Tetapi ayat yang ke-13 kerana mereka tidak ada ilmu. Mereka tak belajar ilmu. Dan punca ilmu yang paling tinggi daripada mana tuan-tuan sekalian? Sudah tentunya daripada Al-Quran. Dia tak belajar daripada Al-Quran, dia tak baca daripada Al-Quran. Malah bila ada Quran datang pada zaman Nabi itu, dia menafikan
kehebatan mukjizat Al-Quran. Dia sibuk nak cari projek, nak cari peluang ya untuk menambahkan lagi dia punya income dia daripada ghanimah, perang dan sebagainya, nak dapat publicity ya, tetapi mereka tidak fokus pada belajar Al-Quran. Sebabnya bila tuan-tuan belajar Al-Quran ya, sebenarnya kita dapat hidayah. Bila kita belajar Al-Quran, kita dapat ilmu, dan ilmu ini adalah untuk mencuci hati kita tu. Hati kita ni dia bila ada penyakit yang tadi lah. Denial itu menyebabkan dengki, tak ingat punya. Bergaduh, tak ingatnya, gila pangkat, gila kuasa. Apa lagi? Semua jenis gila-gila tu, bukan gila-gila lah. Semua jenis yang negatif itu puncanya kerana hati itu ada penyakit. Ya. Hati itu ada penyakit. Dan kita doakan agar kita semua ada penyakit-penyakit tersebut diubati dengan Al-Quran. Al-Quran ni dia jenis apa? Kalau tuan-tuan baca surah Ar-Ra'd tu, dia akan macam air ataupun macam ketuhar yang mendidihkan emas. Kalau air itu, air sungai itu dia akan buang buih-buih yang ada. Itu pakai air. Kita baca Quran. Tapi dalam hidup kita ini ada satu lagi kaedah Allah bagi ujian dalam hidup. Satu Quran, dia menyejukkan ya, sejuk je, kemudian dia buang buih. Ya. Tapi ada buih kotoran yang kita tak boleh buang kecuali mesti dididihkan. Jadi Allah bagi ujian kepada kita. Bagi Quran saja tak cukup, pasal baca Quran dia tak terkesan. Dia mungkin terlepas my Quran time contohnya, ataupun dia terlepas baca page tertentu, ataupun dia ikut tetapi dia tidak faham apa yang sedang dia baca. Maka Allah akan backup dengan apa? Bagi ujian. Bagi ujian pada dia. Barulah dia punya buih-buih ataupun kotorannya itu akan dikeluarkan, jadilah emas yang pure. Emas yang 999 tersebut, harga dia mahal lah. Ya, nanti sampai akhirat nanti tak payah dibakar lagi, tidak perlu lagi dibuang kotoran-kotoran yang ada. Baik, jadi itu adalah ayat yang ke-13, ilmu. Ya. Bila kita ada banyak lagi, kita pergi kelas-kelas lain ya tentang ilmu hati. Ya, contohnya Ibnu Athaillah As-Sakandari ada cerita pasal bukunya Al-Hikam. Mungkin ada yang dah pernah belajar. Itu contoh ilmu. Pasal tanpa ilmu tuan-tuan, kita tidak mampu untuk memahami sebenarnya kita ni high class ataupun low class. High class bukan pasal kaya. High class bukan kerana kita ada sijil, degree, master, PhD. Itu bukan high class dalam definisi Islam. Definisi Islam, bila high class itu, bila ilmu itu menyebabkan kita kenal kepada siapa, makin dekat, makin kenal kepada Allah SWT. Itu yang high classnya. Ya. Sebabnya Nabi mana ada master PhD kan? Of course lah kan. Abu Jahal itu level ada master PhD itu. Nama asalnya ialah Abu Hakam, gelaran dia. Abu yang bijaksana. Tetapi bila dia dapat wahyu, ya, dia dapat hidayah, maksudnya Nabi membawa risalah, dia tak nak respon. Dia tak kisah, alah ini kacau je, saya ni adalah orang bijak. Kan? Jadi bila dia cakap begitu, akhirnya dia pun tergolong daripada orang yang sufaha ataupun orang yang jahil. Sebabnya digelarkan sebagai Abu Jahal. Baik. Kita nak teruskan pada ayat 14. Apa ciri seterusnya? Ya. Wa idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Ini ayat yang ke-14. Wa idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Bila dia jumpa orang beriman, dia talam dua muka ya. Dia jumpa orang beriman, oh kami beriman. Dia suka cakap. Mulut manis. Tetapi wa idza khalau ila syayatinihim, bila dia jumpa dengan syayatinihim, Allah menggunakan perkataan apa? Syaitan. Maksudnya syaitan bukan sekadar dalam bentuk jin yang tak nampak, tetapi dalam bentuk manusia yang mengajak kepada keburukan. Ya, itu namanya syaitan. Maka pemimpin-pemimpin, orang-orang yang mengajak ke arah keburukan itu dinamakan syaitan. Maka mereka cakap apa? Qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Kami ini bersama kamu sebenarnya. Kami bukan geng mereka. Bukan geng orang beriman. Ayalah itu uluk-uluk je. Kami ini bersama kamu. Sesungguhnya kami ini mustahzi'un. Orang yang memperolok-olokkan orang beriman. Ini sifat seterusnya. Talam dua muka. Apa maksud talam dua muka kat sini? Dia sebenarnya bukan nak dengan orang baik pun. Dia nak bersama dengan orang yang syaitan, dengan orang yang tidak baik. Jadi dalam hidup kita ini tuan-tuan, ya, kalau kita jumpa orang buat baik, kita bersamalah.
Kita sokong orang buat baik. Kumpulan berbeza, warna berbeza, orang Shah Alam dengan orang Terengganu, Kelantan, tak kisahlah, Zimbabwe ke Singapura ke Brunei. Asalkan orang itu beriman, maka kita kita bersama. Ya. Jangan jadi macam ayat yang ke-14 sebentar tadi, iaitu dia kalau orang yang buat tak bagus, dia bersama. Orang yang buat bagus, dia kata sebenarnya aku tak sokong pun. Mengapa dia tak sokong in the first place? Kerana orang beriman ini pada mereka adalah sufaha, low class. Low class, dia pandang kalau orang high class, dia bersama. Kalau low class. Jadi dalam hidup kita ini, kita tidak boleh discriminate. Kita tidak boleh mendiskriminasikan orang ni kaya, orang ni miskin, dia ni kerja profesional, dia ni kerja sapu sampah. Tidak boleh diskriminasi. Pasal diskriminasi tanda hati ini ada penyakit. Ya, ada penyakit. Tak boleh kita begitu. Ya, kita kena menyantuni lagi. Nabi dengan pembesar pun sama, dengan orang biasa-biasa Bilal bin Rabah, Abdullah bin Mas'ud, semua ini adalah hamba-hamba. Nabi tetap menyantuni mereka. Pasal apa? Pasal iman itu yang menyebabkan mereka itu tinggi di sisi Allah. Maka bila dah tinggi di sisi Allah, kita tak boleh nak lekehkan orang ni. Puan Asma cakap, ya, jangan lekehkan orang. Jangan sekali-kali. Pasal itu tanda hati ada penyakit. Dalam rumah anak kita kan, seorang dapat A, seorang dapat C. Jangan dilekehkan pada yang dapat C. Dan kamu ni belajar tak sungguh-sungguh. Tengok abang kamu dapat A. Pasal apa? Pasal A tidak semestinya tinggi di sisi Allah. Kita kena ingat. Walaupun A itu baguslah kan. C itu kalau katakan dia masih solat, jaga Quran, apa sebagainya, Allah tentukan dia dapat C, boleh majukan lagi, boleh improve lagi belajar. Tapi jangan ibu ayah jadi hati penuh penyakit. Kan? Ayah hati penuh penyakit apa? Kamu ni tengok jiran sebelah dapat A, belajar bersungguh-sungguh. Kamu buat apa? Jangan kita persoalkan kamu buat apa. Kan? Sama juga bos pada staff kan. Ataupun sesama staff. Kamu ni buat apa ni? Belum lagi guna istilah kamu makan gaji buta. Contohnya kan. Perkara-perkara itu melambangkan betapa sakitnya hati. Dalam hati ada penyakit. Sakitnya itu di mana? Di sini. Kan? Kena ubat. Kena ubat, tuan-tuan. Kalau tak ubat apa jadi? Walaupun IC-nya Islam, kan? Baca Quran, tapi kalau tidak berubah perangainya itu, maksudnya mungkin dia baca Quran, dia tak faham. Page ketiga. Page ketiga tak faham. Dan ada orang faham, tapi dia tidak beramal. Kerana apa? Dia rasa page 3 ni biasa. Saya dah baca. Biasa saya khatam 30 juzuk tu. Kan? 30 juzuk khatam, Alhamdulillah. Tetapi kita kalau boleh, page ketiga ni, Allah letak page ketiga tu. Kan? Tuan-tuan kena faham ya, surah Al-Baqarah ini turun selepas Nabi dah sampai Madinah. 2 tahun. Turun. Tapi diletakkan dekat page nombor 3. Ini susunan ini ditentukan oleh Allah. Ya, tauqifiyah. Maksudnya apa? Maksudnya biasanya orang baca, dia baca peringkat awal ni dulu. Kan? Ini yang penting, kemudian lepas tu barulah penerangan dalamannya itu okey. Kalau termiss pun, tapi page 1, 2, 3, 4 ini, ya, jangan miss. Jangan sampai kita tak tahu, ya ke, saya rasa saya ni orang buat baik ni, baca Quran, solat, itu Alhamdulillah ya. Tapi ada orang yang dia kata, alah baca Quran pun, bukannya berubah pun. So itu satu lagi perkataan. Tapi orang yang baca Quran kita, tuan-tuan, kita kena ingat bahawa, Allah cakap pada ayat 14, jangan kita ni talam dua muka. Ya. Talam dua muka. Orang baik, orang tak baik, kita sokong sana, sokong sini. Kat sana dapat commission, okey kat sana tak dapat, saya sini elite, saya ikut. Yang tak elite, ini low class, ini high class. Jangan diskriminasi, tetapi kita hanya fokus. Kalau dekat sini ada iman, saya sokong. Dekat sini ada iman, saya sokong. Kan? Ini kumpulan A, ini kumpulan B, kumpulan C. Tak kisah, asalkan semua ini beriman. Okey. Jadi kat sini, ciri yang adalah ayat 14. Ayat 15. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tuyanihim ya'mahun. Ayat yang ke-15. Allah akan membalas olok-olokkan mereka dan membiarkan mereka terumbang-ambing dalam kesesatan. Mustahzi'un ini perkataan yang amat penting, tuan-tuan. Abu Jahal, ya, siapa lagi? Abu Lahab. Mereka ini dua orang, ada lagi nama-nama lain lah. Mereka ini mustahzi'un, memperolok-olokkan Nabi. Abu Sufyan tak memperolokkan, dia bermusuh dengan Nabi. Ya. Tapi ada di kalangan orang-orang di Mekah itu, dia suka memperolokkan Nabi, buat lawak pasal Nabi, ya. Maka orang-orang ini, ya, ataupun Abdullah bin Ubay bin Salul itu, ya, munafik yang memperolokkan Nabi,
Allahu yastahzi'u bihim, mereka itu Allah akan membalas uluk-uluk mereka itu, wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Allah biarkan mereka terawang-awang. Apa maksud ya'mahun? Ya'mahun daripada perkataan amaha. Ya, dia ada amia, ya, umyun tu buta mata. Buta mata. Tetapi kalau amiha itu buta mata hati. Buta mata hati. Jadi Allah kata wa yamudduhum tu madda, maksudnya Allah extendkan. Allah panjangkan, Allah beri ruang untuk dia apa? Fi tughyanihim ya'mahun. Dia buta mata hati dan dia tughyanihim, pada ketidaktaatan dia itu dia berlega-lega, terawang-awang istilahnya. Jadi dia ingat dia buat baik. Kan, dia berlega-lega dalam hidup ni, pergi sana sini, lobby sana, lobby sini. Dia ingat dia buat baik. Orang tengok dia, ya Allah, penyakit busuk. Kan. Tapi bila kita tegur, dia kata, tak, saya tak, hati saya tak busuk. Saya memang pengislah, saya yang membuat kebaikan. Bagi kepimpinan kepada saya akan memimpin dengan membaiki lagi ekonomi dalam masyarakat. Tapi orang tengok, kan? Orang lain rasa macam ada something tak kena. Ya, inilah yang berlaku pada zaman Nabi SAW. Yang kita doakan agar kita doakan pemimpin-pemimpin kita sendirilah, ya, ahli keluarga kita, janganlah jadi buruk perangai macam ni. Kan, dia berlega-lega, orang tengah menguruskan masalah, dia berlega-lega untuk mencari pangkat ataupun sedang mencari sesuatu yang tak sepatutnya dicari. Pasal di dalam keadaan tughyanihim ya'mahun. Dalam keadaan tughyan, iaitu dalam keadaan tagha, melampau batas. Dalam keadaan melampau batas. Ayat yang ke-15. Ayat yang ke-16, hujung, sebelum kita buka kepada pertanyaan ke persoalan ke. Sebelum tu saya nak tengok dulu kat ruang komen ni kalau ada apa-apa yang penting saya nak address dulu. Tuan-tuan, okey, boleh kita continue. Ya, Abu Jahal yang kata Baqarah Muhammad kan, okey, ini juga Anas Al-Habsyi cakap tentang inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Kan, dia kutuk Nabi lagi, kan, kamu ni terputuslah pasal Nabi Muhammad kan kematian anak dia bernama Ibrahim, kan, jadi kamu ni terputus keturunan. Dia kutuk Nabi. Sebabnya tuan-tuan, dalam hidup kita ini, kalau kita tak suka, jangan kutuk orang. Tak suka, jangan kutuk orang. Kalau benda tak betul, kita tegur dengan baik. Ya, kutuk, kecam, hina, malukan orang, itu bukan sifat orang beriman. Orang beriman dia tidak akan memalukan orang. Nak tegur, okey. Kan, kalau kena buka penyata akaun ke, nak kena tengok kebenaran apa, okey. Tapi bukan pasal kita nak kena-kenakan dia. Ya, kita kerana nak memperjuangkan kebenaran. Beza, ya. Mengutuk dengan memperjuangkan kebenaran berbeza. Mengutuk ini dia akan pala sampai habis. Memperjuangkan kebenaran, kalau dah nampak benar, that's it, tutup buku, jalan hidup. Ya, sebabnya sifat orang munafik ni suka bergaduh. Ya, bila dia bercakap berdusta, bila amanah dikhianati, bila dia berjanji mungkiri, yang keempatnya ialah bila bergaduh sepanjang masa. Kan? Tak putus-putus, bila lah dia nak habis bergaduh. Rupanya bila dia meninggal baru dia habis bergaduh. Kan? Okey. Jadi janganlah kita jadi gitu, ya. Ya. Jadi Faris ada tanya kat situ. Sebelum Asma, ya, apa beza memusuhi dan mengolok-olokkan seseorang? Memusuhi dan mengolok-olokkan. Mengolok-olokkan ini kita mempermainkan kebenaran yang ada. Ya, contohnya, alah dia tu, kan, itu kumpulan oren lah tu, kumpulan biru lah tu, kumpulan hijau lah tu. Itu memperolok-olokkan. Memusuhi ialah kita lawan. Macam Abu Sufyan, kan, dia lawan Nabi ketika perang Badar. Umar, dia lawan Nabi ketika di Mekah itu. Dia tak memperkecilkan kebenaran yang dibawa oleh Nabi. Itu bezanya, ya. Pasal orang yang memperolokkan ini, dia buat lobby, dia buat kempen untuk orang lain pun memandang hina kepada Nabi SAW. Umar dia tak buat kempen memandang hina kepada Nabi. Dia memusuhi Nabi. Pasal dia tak faham kebenaran. Tapi bila dia faham kebenaran, dia tengoklah Abu Sufyan akhirnya masuk Islam. Dialah pejuang, dia meriwayatkan hadis, tuan-tuan. Abu Sufyan yang pernah melawan dengan Nabi, ya, tetapi dialah juga sahabat yang akhirnya kita ambil hadis-hadis daripada beliau. Subhanallah. Ya, itu sebabnya kalau kita ni tak berapa pandai sangat, kan, kita ni jangan memperolokkan orang-orang yang buat kebaikan. Jangan pandang hina orang lain. Pasal kita tak tahu. Kadang-kadang kita rasa macam, alah dia ni pakaian dia, style dia, cara bercakap dia, contoh, kan,
Tetapi lambat laun baru kita nampak, oh sebenarnya Allah tolong dia boleh jadi lebih hebat daripada apa yang dia ada. Ya, saya harap membantu yang Faris tanya tadi. Asma bertanya macam mana nak tahu kita tak melampau? Ya, macam mana kita nak tahu kita tidak melampau? Tadi itulah istilahnya tughyanihim. Kita dah ayat 15, kita patah balik ayat 13, kita kena cari ilmu. Kita patah balik kepada ayat yang ke-11 tadi, kita kena buat amal soleh. Islah yang sebenar-benarnya, bukan rasa buat baik, tapi memang buat baik. Macam mana kita nak tahu islah itu datang yang betul-betul, bukannya kita perasannya islah. Sudah tentunya kita kena merujuk kepada ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ayat 5. Tuan-tuan nampak kan logical progressionnya kan. Kita patah balik ayat-ayat yang ada itu, kita dah nampak, oh, baca kitab Al-Quran kan. Baca selalu Al-Quran berulang kali, kita belajar tadabbur macam hari ini. Next time mungkin dengan penceramah lain bincang lagi ayat muka surat nombor 3. Jangan kita rasa, alah ini saya dah belajar dah dengan Ustaz Fazrul itu. Jangan cakap gitu tuan-tuan ya. Kalau kita dah baca, dan imam baca berkali-kali qul huwallahu ahad pun, jangan kita kata alah asyik qul huwallahu ahad je, jangan. Pasal ia adalah perkataan Allah. Perkataan Allah. Adabnya ialah, ya Allah, terima kasih ya Allah, aku masih lagi mendapat dengar qul huwallahu ahad. Kita tadabbur ayat. Oh, mungkin hari ni aku ni tidak betul-betul mengesahkan Allah. Ada benda saya kecewa, anak saya cakap begini, orang cakap begini. Okey, ya Allah, qul huwallahu ahad. Itu pentingnya tadabbur, dan kita gunakan soalan ini untuk kita jelas. Ya, kita jelas bahawa ada kegelapan-kegelapan, soalan-soalan yang mungkin kita tak biasa, kita akan dapat manfaat. Okey. Kita nak teruskan. Ada yang cakapnya, Puan Jamiah kata ada tak checklist ya. Ada tak checklist yang boleh semak ke end of the day. Okey. Mungkin saya tak letakkan, tapi apa yang saya senaraikan tadi tu, kalau saya tengok ayat tu, saya keluarkan checklist saya sendirilah, tapi taklah dalam bahasa Melayu kan. Saya tak senaraikan satu-satu. Jadi saya cadangkan kalau siapa yang dengar hari ni yang biasa buat mind mapping ke, buat jadual ke, keluarkan setiap ayat itu 1-2 poin checklist. Checklist penyakit hati. Kan, macam kita pergi dekat klinik tu, ada checklist kan. Adakah anda batuk? Adakah anda sesama? Adakah sakit tekak? Badan panas? Untuk memastikan orang itu ada gejala COVID-19 ke tak ada. Itu penyakit COVID-19. Kan? Yang ini kita cakap penyakit lebih besar. Ini ada kaitan dengan kalau orang munafik ini, tuan-tuan, apa Allah cakap tadi? Walahum, ayat berapa tadi? Ayat yang ke-10, walahum azabun alimum bima kanu yaktibun. Dengan sebab penyakit ini Allah kata azab yang sengsara. Jadi cadangan yang tadi tu bagus tu, ya. Okey, ada soalan Puan Latifah. Kenapa bila baca Al-Quran tiba-tiba hati rasa sedih, sayu dan menangis? Quran ini tuan-tuan ya, dia adalah mukjizat. Dia adalah mukjizat. Ia datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila hati kita ada satu sikap, kita belajar kan kelas kita yang kedua. Bila kita jumpa saja alif lam mim, sikap kita cakap je, ya Allah, aku ni tak tahu ya Allah, engkau saja yang tahu. Hati kita bila mula jadi hamba saja, dalam surah Fatihah kita cakap iyyaka na'budu, maka bersedialah Allah akan memberi pertolongan. Macam mana Allah beri pertolongan? Allah beri satu tali, namanya adalah Al-Quran. Kita dengar saja, kita rasa sayu, kita rasa sedih, kita rasa nak menangis, ataupun tiba-tiba je. Zaman sahabat, orang yang bukan Islam boleh menangis tuan-tuan. Dengar ayat. Tuan-tuan kalau dalam My Quran Time ke kan, Ustaz Tarmizi ke, Ustaz Tirmizi ke, bila kita berada dalam, terutama dalam keadaan masalah, bila kita ada masalah, kita akan rasa rendah, kita akan rasa hati kita ni macam, ya Allah, tolong. Bila dengar ayat tu, boom, terus kita akan berderai air mata. Laki ke perempuan lebih kurang je. Zaman sahabat itu, Nabi kan, bila Nabi ketika ada masalah tu, bila baca ayat-ayat tertentu, bagi saya mungkin tak menangis, tapi bagi orang yang tuan-tuan sekalian menangis. Pasal apa? Pasal sebenarnya Al-Quran ini, dia bila dia masuk itu tuan-tuan ya, dia bukan masuk lapisan nombor 1 saja. Dia masuk lapisan nombor 2, nombor 3, nombor 4 dalam hati kita. Ada 4 lapisannya. Yang pertama namanya sadar. Dia lapisan nombor 1. Nombor 2 namanya qalb. Lapisan nombor 3 namanya fuad. Perasaan kita dekat nombor 3 tu. Ya. Dia masuk nombor 3 saja, itu yang menyebabkan kalau hati kita ini, kita dengan sikap yang betul, kadang-kadang hati kita ada penyakit, ada buat dosa apa sebagainya, tapi kalau kita siapkan diri kita, ya Allah, aku ni buat silap ya Allah,
30 tahun aku bekerja ya Allah, tapi aku tak beri perhatian pada kitab ini ya Allah. Aku kutuk Bani Israel, tapi perangai diorang tu yang tak bersama kitab lebih kurang perangai aku juga ya Allah. Kan? Bila kita mengaku begitu, Quran akan masuk dan mula memberi kesan kepada kita. Itu ya. Itu dia punya kaedah bagaimana kita nak memahami mengapa Quran memberi kesan dan mengapa Quran ada yang tak memberi kesan. Mengapa tak memberi kesan? Kerana kita tahu bahawa sebenarnya ia ada kaitan dengan cara kita berinteraksi dengan Al-Quran. Sebabnya ayat pertama surah Al-Baqarah itu dah beritahu dah, ya, berbanding dengan ayat berkaitan dengan hati yang sakit. Hati orang yang sakit ini, dia first time saja, ataupun kita tengok ayat 8 tadi kan, kita ulang balik, dia cakap saja kami beriman pada Allah hari akhirat. Dia cakap saja, tidak beriman. Dalam itu tak ada rasa. Bila tuan-tuan siapkan alif lam mim, itu kita sedang membina rasa tu. Ya Allah, aku tak tahu ya Allah. Engkau tahu ya Allah. Minggu lepas memang dah ikut kelas ya Allah, kan? Tapi minggu ni ya Allah, aku ada masalah ini ya Allah. Aku tak tahu macam mana nak bersyukur, nak jadi hati ni penuh penyakit. Tengok orang lebih sikit je nak dengki. Bila kita mengadu pada Allah, kita punya masalah, maka Quran itu akan sampai lapisan nombor 3, dan kalau sampai lapisan nombor 4, namanya apa? Lub. Yang pertama sadar, yang kedua qalb, yang ketiga fuad, yang keempat lub. Bila sampai pada lub itu, itulah yang menyebabkan hati kita terang benderang. Ya, terang benderang yang menyebabkan kita rasa macam puas bila kita tadabbur Al-Quran. Ya, dalam Quran ni nak mencerahkan lub itu ada 16 tempat. Salah satu aktivitinya ialah tadabbur Al-Quran ini sendiri. Pasal dia adalah ubat, dia adalah peringatan, dia adalah petunjuk. Kita tak bela-bela, kita rasa macam wah, cerah betul. Itu Quran. Ya. Baik. Kita nak terus pada ayat yang terakhir, ayat yang ke-16 ya, 16. Ulaika allazina ishtaraw ad-dalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wama kanu muhtadin. Sekali lagi Allah ulang perkataan hidayah kat sini. Banyak kali hidayah kan. Daripada ayat nombor 2 ada perkataan hidayah, ayat nombor 5 ada perkataan hidayah, ya. Kemudian pada ayat ini, hujung sekali ini adalah berkaitan dengan hidayah. Jadi apa maksud dia? Mereka itulah yang membeli kesesatan dengan petunjuk. Ulaikal ladzina ishtaru ad-dalalata bil huda. Dalalah dan juga huda. Yang ini kan, dalalah dan juga huda. Jadi lawan pada huda adalah dalal. Ya, lawan pada dalal, dal itu adalah huda. Kan kita ada baca dalam surah Al-Fatihah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tak nak jadi orang yang dipukai, tak nak jadi orang yang disesatkan. Jadi macam mana tak nak disesatkan? Apabila kita dapat hidayah. Macam mana dapat hidayah? Sudah tentu daripada zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Itu jawapannya. Jadi orang yang munafik ini, orang yang penyakit hati ini, dia sebenarnya menukarkan hidayah dengan kesesatan. Menukarkan hidayah dengan kesesatan. Jadi ceritanya apa? Hidayah Allah berikan pada semua orang. Allah tawarkan, nak tak. Allah bagi pada semua. Tetapi orang yang munafik, yang sakit hati ini, dia tukarkan kesesatan dengan hidayah. Dia tak nak hidayah tu. Dia tolak Nabi, dia tolak orang beriman, dia tolak Allah. Dia nakkan apa? Dia nak duit, dia nakkan pangkat, dia nak apa lagi? Dia nak pengaruh, followers, projek. Ya. Salah ke? Taklah salah kalau ianya diletakkan bawah hidayah. Tapi diletakkan atas hidayah, maka mereka sembahyang untuk dapat projek. Ya, kita tengok dalam surah Al-Ma'un, mereka sembahyang, nampak sembahyang waktu zuhur, asar tu pasal nanti dia ni baik ni, bagus ni, kita bagi projek kat dia. Ya, jadi itu ciri orang munafik. Tetapi orang yang muttaqin, dia sembahyang itu kerana Allah. Dapat projek, tak dapat projek, ya, dapat banyak gaji, tak dapat pangkat, tak dapat. Dia terus sahaja beramal dengan ciri orang yang bertakwa. Maka Allah kata, siapa yang tukarkan kesesatan dengan petunjuk ini, fama rabihat tijaratuhum.
tidak akan untung pun bisnes yang mereka buat, wa ma kanu muhtadin, dan mereka itu tidak akan dipimpin di jalan hidayah. Muhtadin ini penting tuan-tuan ya. Muhtadin ini maksudnya dipimpin hidayahnya. Dipimpin ya. Bila tidak dipimpin, kita ini ya, kalau tidak dipimpin oleh Allah, kita tak tahu kita jadi apa. Tak tahu jadi apa. Nak tahu kita jadi apa ke tak jadi apa, ialah kita terbalikkan saja ya. Kalau katakan sekarang ini 6.27, tuan-tuan nak dinner contohnya ya. Kalau orang yang dipimpin makan nasi ayam ke, nasi paprik ke, nasi kuah apa tak kisahlah kan, yang halal. Tapi kalau orang yang tidak dipimpin hidayah, mungkin tuan-tuan sedang order food panda pork kan, ataupun nak bagi lebih eksotik lagi, kari kepala monyet contohnya lah kan. Kalau tidak diberi hidayah, ya, itu belum lagi kalau ada bergaduh, nak berbunuhnya, macam-macam, menipu, nak rasuah, itu bila seseorang itu tidak dipimpin hidayah Allah SWT. Maksudnya Allah tak nak bantu. Pasal apa? Pasal kamu sendiri yang memilih. Allah dah offer kepada semua orang, tetapi mereka exchange dengan kesesatan. Jadi apa poinnya dalam ayat yang ke-16 ini? Kita kalau boleh jaga betul-betul hidayah. Bila Allah dah bagi kita belajar Quran, ya, dah faham sikit-sikit ni tuan-tuan ya, jangan pula rasa macam sibuk kan. Sibuk tu okey, tetapi cover balik. Mungkin tak dapat tengok live ke, recording ke, terus ikuti kelas, tapi jangan pula kata sibuklah, penatlah. Ya, sebab cakap penat itu menyebabkan ada orang-orang munafik pada zaman Nabi, pada perang Tabuk itu cakap, alah penatlah. Kan? Tak payahlah, tak apalah, kan? Menyebabkan akhirnya mereka tertinggal daripada perang dan mereka itu digelar sebagai orang yang munafik. Kita tak nak. Ya, kalau kita tengok ayat ni, ayat ni pasal munafik. Saya ni bukan munafik. Cara membaca Al-Quran, kalau kita tengok orang bertakwa, kita tengok, ya Allah, harap-harapnya sayalah orang yang ikut ciri-ciri orang bertakwa. Kalau tengok orang kafir, kita cakap, ya Allah, jauhkan aku daripada ambil ciri-ciri orang kafir, iaitu mereka ni baca Quran, tak baca Quran, ingatkan, tak ingatkan, nasihatkan, tak nasihatkan, sama saja. Kita doa kualiti itu dijauhkan. Kalau munafik, kita cakap, ya Allah, janganlah aku jadi orang yang tak sedar diri, kan? Tak menuntut ilmu, la ya'lamun, ataupun salam dua muka. Kita ambil ciri itu, baru namanya kita membaca dan mengambil pelajaran daripada Quran. Kalau tidak, memanglah tuan-tuan ya, tengok Firaun tak ada pelajaran, apa kaitan? Saya bukan Firaun, saya bukan orang munafik, saya bukan orang kafir. So orang apa? Kan? Orang bertakwa. Kalau orang bertakwa betul tu original, okey tuan-tuan. Tapi orang bertakwa adalah orang yang dia mengambil pelajaran daripada Al-Quran. Kan? Mana mungkin dia baca Quran, dia rasa 6 atau 4 buku surat ni, tak banyaklah pelajaran boleh ambil. Yang lain ni semua pasal kafir. Ini untuk Chong boleh lah. Saya ni nama Ahmad. Itu silap baca Quran. Kan? Dia ingat Quran tu untuk Chong. Chong mana baca Quran? Kan? Quran ini untuk orang yang bertakwa. Jadi orang bertakwa, dia dapat hidayah. Dia tengok cerita Firaun, dia dapat pencerahan. Dia tengok cerita Nabi Lut, dia dapat pencerahan. Dia tengok orang munafik, dia dapat pelajaran. Pasal dia tidak mahu jadi orang itu. Itu kaedah kita berinteraksi dengan Al-Quran. Jadi kita selesai ya pada hari ini berbincang muka surat yang ketiga. Saya persilakan kalau ada siapa-siapa yang nak bertanya soalan di Zoom, kita persilakan. Ada soalan ya, apa perbezaan di antara sufaha dan jahil? Okey, kat mana tu soalan tu? Dekat ya. Tadi kat atas sikit ni Rizal. Itu. Abah 3. Apakah perbezaan di antara sufaha dan jahil? Okay. Sufaha ini adalah satu tanda akal yang tidak sempurna. Ya. Akal yang tidak sempurna. Jahil adalah lambang kepada orang yang mungkin ada ilmu, tak ada ilmu, tetapi dia tidak dapat mempraktikkan apa yang dia tahu. Ataupun dia memang tak tahu, maka dia tak praktikkan apa yang mereka patut laksanakan. Contohnya perkataan jahil ini dalam ayat yang ke-65 surah Al-Baqarah. Ya, saya rujuk. Tuan-tuan ada Quran tu buka surat 67. Ya, 67. Di hujung itu ada perkataan A'udzubillahi an akuna minal jahilin. Ayat 67 surah Al-Baqarah. Ya, aku berlindung, Nabi Musa kata, aku berlindung daripada menjadi orang yang jahil. Nabi Musa ni bijak.
Nabi Musa ni bijak Taurat, pakar Taurat. Tapi mengapa Nabi Musa berdoa agar jangan jadi di kalangan orang yang jahil? Pasal Nabi Musa ada ilmu tetapi tidak dapat mengikut pada ilmu sampaikan dia jadi orang yang marah ataupun yang berbuat sesuatu yang tidak sepatutnya. Macam contoh yang selalu saya bawa dalam Quran Time, kalau kita nampak emergency lane tu, kita tahu dah tak boleh lalu. Tapi kita tak dapat mengawal emosi kita, kita lalu juga. Itu namanya orang jahil. Kita tahu marah tak bagus, tapi waktu marah, kita pelempang, kita pergi tala orang lain, kita marah, menjerit. Itu maksudnya apa? Dia jahil. Dia bukan tak ikut program tadabbur Quran. Dia bukan tak baca Quran, tetapi dia orang yang jahil. Dia tidak ada kawalan kepada dirinya. Jadi jahil ini bukan sekadar dia tak tahu. Abu Jahal tu digelar Abu Jahal, bukan dia tak tahu. Tetapi dia tahu dia tak boleh kontrol diri dia, ya, kerana ego, kerana kepentingan diri, akhirnya boom. Itu sebabnya tuan-tuan, kalau kita tengok ada orang tu suka marah, ya, ataupun kita sendiri memang suka marah, itu orang jahil. Walaupun belajar banyak. So macam mana saya nak jadi orang yang tidak jahil? Itu kita kena belajar ilmu daripada Al-Quran. Termasuklah kita berdoa pada Allah macam Nabi Musa doa. Nabi Musa berdoa. Cuba tuan-tuan bayangkan. Pasal Nabi Musa ni dia strong character. Dia tolak je orang boleh meninggal dengan izin Allah. Ya kan? Nabi Musa ni strong character. Dia tengok orang potong queue je, dia pergi, baru je dia mesti kena kejar, pergi ke Madian, tengok ada perempuan kena potong queue, dia tak puas hati. Nabi Musa memang strong character. Tetapi Nabi Musa ini kita nampak pada waktu perlu sabar, dia boleh sabar. Ya, dalam peristiwa penyembelihan untuk menentukan siapa pembunuh bagi ada orang yang terbunuh pada waktu itu, nak sembelih Baqarah kan. Pada waktu itu Nabi Musa ditanya oleh kaumnya, dia kata warna apa kan, kamu ni nak main-mainkan kami ke, kan. Jadi yang si pengikutnya Bani Israel provoke dia, Nabi Musa kata apa? A'udzubillah ataupun a'udzubillahi an akuna minal jahilin. Nabi Musa tahu bahawa kalau dia kena provoke selalu, nanti dia naik melenting. Jadi dia mohon pada Allah jangan jadi orang yang melenting, kerana melenting itu tanda orang yang jahil kepada cara nak menangani Bani Israel sebagai anak didik beliau. Dan itulah yang menyebabkan Nabi Musa itu boleh bersabar dengan Bani Israel. Buat perangai. Tetapi kalau anak kita buat perangai, takkan kita nak tinggalkan dia pula, tuan-tuan. Kalau tim kita buat perangai, takkan kita nak marah-marah, kemudian kita boycott. Itu bukan kaedah Nabi Musa. Kan? Dan Nabi Musa adalah lambang orang yang bertakwa. Okey? Baik, jadi apa lawan kepada perkataan jahil? Apa lawan kepada perkataan jahil? Ya'lamun, ya, orang yang mengetahui. Itu sebabnya orang yang berilmu ini, dia adalah orang yang dapat kawal, bukan sekadar intelek dia tahu, tapi dapat kawal EQ. Ini IQ, ini EQ dia. Dia dapat kawal emosi dia. Macam mana dia dapat kawal emosinya? Dengan bekalan iman. Iman akan mengawal cara kita berfikir dan cara kita berperasaan. Itu sebabnya dalam sekolah, kita biasa cakap berfikir aras tinggi. Tapi kita tak bercakap tentang beremosi aras tinggi. Ya, EQ. Padahal Harvard ada cerita bahawa kejayaan di tempat kerja bukan pasal IQ semata-mata, tapi EQ. Kita boleh empathy, boleh ada social interaction, motivation, disiplin, kan? Ada 5 komponen dalam emotional quotient oleh Daniel Goleman. Tuan-tuan boleh belajar perkara tersebut. Tapi dalam agama kita, dalam tradisi sunnah Nabi, intelek dan emosi ini bergabung. Itu yang diluruskan oleh Al-Kitab. Ya, kalau dalam surah Al-Kahfi itu apa bunyinya? Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Kita puji Allah kerana apa? Allah bagi kitab. Kitab ini dia akan luruskan. Wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Tidak ada bengkok. Cara berfikir, cara kita berperasaan. Bila perasaan kita bengkok, itu yang menyebabkan kita sakit hati, cepat marah, melenting. Bila kita bengkok pemikiran, kita tak tahu, lupa. Quran akan mengingatkan, akan menenteramkan cara kita respon pada sesuatu situasi. Allahu'alam. Baik, terima kasih pada semua. Kita dah berada di penghujung. Mungkin saya ambil satu soalan lisan daripada Zoom. Silakan kalau ada. Nak dengar juga suara. Saya bercakap seorang lah. Tadi Faris dah cakap okey lah tu. Ada perempuan, Puan Hajah, Tuan-Tuan Haji, silakan. Soalan ke atas skrin tu banyak, ya, tapi nak dengar suara. Alang-alang kita dah ada Zoom tu, kita ambil peluang untuk kita berinteraksi, insyaAllah. Silakan.
ke saya yang, oh jap ya, saya yang, okey. Okey, silakan. Ada ke? Ada soalan? Buka yang mute tu. Ya. Dah lah, okey dah. Kita ada 7 minit, insyaAllah. Sudah. Assalamualaikum. Ustaz. Waalaikumsalam. Nak tanya kan, macam mana kita nak mengenali yang sebenar-benarnya orang yang salam dua muka ni sebab kadang-kadang dia memanglah nampaknya baik sangat tapi tak tahulah, kadang-kadang dia baik tapi terlalu mungkin janji macam tu. Itu adakah tanda-tandanya yang salam dua muka tu? Dia baik dengan kita tapi kadang-kadang dia berjanji tapi dia mungkin janji. Macam tu. Ada alasan dia. Macam tu. Tapi dia kata insya-Allah tapi tiba masanya spontan tak boleh kata macam tu. Adakah itu macam tanda-tanda salam dua muka? Okey, terima kasih Puan Masita. Saya mutekan sekejap ya. Saya tak dengar lepas ni. Saya cuba jawab dulu. Okey. Baik, jadi apakah yang disebut oleh Puan Masita sebentar tadi? Ada munafik, tanda-tanda kecil. Ya, tanda-tanda munafik dan juga orang munafik. Satu tanda-tanda orang munafik, satu lagi orang munafik. Kita kena asingkan tu. Tanda-tanda munafik memang jelas daripada hadis Nabi, iaitu bila dia bercakap dia dusta, bila dia berjanji dia khianat ataupun mungkiri, bila dia diamanahkan dia khianat, dan yang keempatnya tambahan, bila bergaduh dia berlarutan. Itu tanda-tanda. Tanda-tanda. Ciri orang munafik ataupun orang yang munafik sendiri, itu yang disampaikan dalam ayat yang sebentar tadi dan kita akan sambung minggu depan. Ada lagi ayat 17, 18, 19, 20. Okey. Poinnya apa? Poinnya ialah kalau kawan kita itu dia berjanji, kan, insya-Allah pukul 9, kan, 9.30 baru dia datang. Kita minta maaf lah, jam lah, apa sebagainya, sekali. Kali kedua, dia buat begitu saja. Begitu juga, ya, kalau dia berulang kali dia buat, maksudnya tanda-tanda itu dah mula masuk melingkari hatinya dan orang ini memang dalam penyakit, memang dalam keadaan bahaya. Ya. Pasal awalnya itu tersilap. Dia bila cakap tentang tanda-tanda ini, kalau sekali-sekala itu namanya kesilapan. Biasalah manusia kan, tersilap. Tetapi bagi orang yang bertakwa, yang dia jaga janji dia jaga amanahnya, jaga percakapannya, ya, membenarkan, dan juga dia tidak bermusuh, tidak bergaduh, maka apa yang berlaku ialah bila dia tersilap, dia sepatutnya dia janji pukul 9, kalau dia dah pukul 8.50 tu, tak sampai-sampai jam ke apa ke, dia call lah. Kan, call, minta maaf lah saya dalam jam ni. Bukannya minta maaf pukul 9.30. Ya, itu kaedah untuk kita memastikan kita jangan mungkir janji ataupun berdusta, kan, berdusta ke ataupun apa istilahnya tidak amanah. Kita jelaskan, kadang-kadang mungkin di tengah-tengah tu kita dah janji sesuatu, kita ada amanah tertentu, ada kepayahan sebagai seorang ibu ke, sebagai seorang ayah ke, sebagai seorang cikgu, ada amanah untuk mengajar PDPR contohnya. Bila cek-cek rupanya tak pandai guna Zoom, tak dapat mengajar 40 minit. Pasal apa? Ada kepayahan. Jadi beritahu, oh minta maaf lah, saya ni sebenarnya tak pandai guna Zoom. Saya sempat mengajar itu 20 minit. Maksudnya kita menjelaskan kesilapan kita dan kita akan baiki. Itu adalah normal. Normal. Cabarannya orang munafik ini ialah dia rasa itu adalah habit. Kan? Memang dia, itu belum lagi cakap tentang insya-Allah Melayu. InsyaAllah Melayu apa? InsyaAllah saya datang. Memang dia tak datang. Tuan-tuan jangan guna begitu ya. Tuan-tuan jangan gunakan insya-Allah sebagai scapegoat, sebagai nak mengelak daripada orang. Kalau tak nak datang, cakap tak datang. Kan? Cakap tak datang. Nanti jemput kenduri. Sekarang ni tak ada kenduri, alhamdulillah. Tak payah nak tolak, kan? Kadang-kadang orang kenduri sampai 5-6 tempat. Jadi kalau tak dapat datang, cakap je, minta maaf saya tak dapat datang pasal saya nak kena ada kenduri lain. Tak sempat nak datang. Ya. Pasal apa? Pasal kadang-kadang kita jaga hati manusia tetapi kita tidak jaga perkataan yang kita dah keluarkan. Rupa-rupanya orang tu lagi sakit hati pada kita pasal kita berjanji tapi dimungkiri. Jadi
Itu sebabnya kalau kita tersilap sekali, kawan kita tersilap kali, kita maafkan, ya. Tetapi caranya tu, praktikalnya ialah kalau kita janji dah rasa-rasa tak boleh ditepati ataupun kita tertidur. Tertidur tu kalau sekali okeylah tertidur kan, tapi kalau setiap hari tertidur tu, itu kan tertidur, itu memang mat tidur, kan. Jadi kita kena rancanglah, janganlah janji pukul 9, janjilah pukul 10 ke 11 ke. Tapi kalau dia pekerja contohnya kan, pekerja kat rumah pula tu sekarang ni, ada cabaran itu, jadi mungkin boleh cari cara macam mana, mungkin minta kawan call ke ataupun macam mana. Yang penting apa, orang bertakwa dia amat menjaga amanah, dia amat jaga janji, dia amat jaga kepada amanah ataupun percakapan yang telah dilakukan. Jadi harap menjawabnya sebentar tadi, tanda-tanda munafik dengan orang yang munafik. Orang munafik ni confirm lah pasal dia memang tak tepati janji dengan Nabi, bercakap tipu dengan Nabi, itu menyebabkan kerosakan berlaku. Kalau tadi tu mungkin kerosakan kecil, itu boleh membawa kerosakan besar kalau ianya tidak diubati. Allahu a'lam. Ya. Kita ada satu lagi ke? Tak ada ya. Okey, alhamdulillah. Kalau tiada ada, saya mengucapkan terima kasih pada semua tuan-tuan perempuan. Ada berapa ya di online, di Zoom ada 100 berapa ya Riza? Ada 100 lebih ya. 165, okey. Dan di online di Facebook dan YouTube itu ada 319. Saya mohon doa tuan-tuan sekalian agar majlis ini istiqamah pada minggu-minggu seterusnya. Beritahu kepada kawan-kawan, memang nak datang program setiap minggu, banyak program ini bagi kadang-kadang syaitan tu dia akan meniupkan macam-macam ya. Kita doa juga Allah beri kekuatan kepada kita agar dapat istiqamah ya. Dan siapa yang tak masuk Telegram boleh masuk Telegram. Siapa yang nak ikut rakaman yang ada siri-siri tadi saya ada bagi awal tadi kan, yang link Legacy Circle tu, nanti boleh dilihat pada ruang komen tu. Itu percuma hari ini, siapa yang activate pada hari ini ya, ataupun perlu bantuan minta daripada urus dia. Kemudian nanti kalau ada charge ke apa ke nanti kita maklumkan lah. Setakat ni percuma lah ya, untuk tuan-tuan semak balik, mungkin ada nota-nota tambahan. Dan saya ucapkan terima kasih kepada semua yang sudi. Jangan lupa ikuti setiap hari My Quran Time ya, itu yang sekarang ni dah sampai surah An-Nahl. Kita belajar 2-3 kali satu page pun tidak ada masalah ya. Tapi susunlah masa ya, susun masa ikut kesesuaian. Kalau tak mampu ikut Quran Time, ikut yang ini. Tak mampu ikut yang ini, yang penting ada pembelajaran Al-Quran, kerana itu akan menyelamatkan kita ya daripada penyakit-penyakit hati yang kita tak perasan kita ni ada penyakit, rupa-rupanya dah cancer stage 4 ya. Dan Allah kata walahum azabun alim, nauzubillahi min zalik ya. Terima kasih diucapkan pada semua. Saya ucapkan terima kasih kepada Raja Hana, pada Tuan Raja Azmi yang berada di online. Masih ada lagi ya? Ada Ustaz. Terima kasih banyak Ustaz. Okey. Terima kasih banyak. Terima kasih. Ada ucapan Tuan Raja sikit? Okey, mungkin Assalamualaikum Tuan Fazrul dan sahabat semua. Saya doakan agar kita semua istiqamah setiap minggu. Macam Ustaz Tuan Fazrul sebut tadi, insya-Allah kalau kita dapat selesaikan setengah muka setiap minggu, insya-Allah. Kalau walaupun kita makan masa selama 24 tahun sekalipun, insya-Allah kalau panjang umur kita akan tetap berterusan, insya-Allah. Terima kasih Ustaz Fazrul. Terima kasih. Okey, baik. Okay. Terima kasih ucapkan kepada Tuan Raja Azmi. Terima kasih kepada semua. Kita akhiri dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum.